Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Manusia tak bersyukur kerana sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia sendiri. Salah. Sebenarnya apa yang kita ada sebab Allah izinkan, tu je. Kadang ada orang dengan megah cerita dengan orang, kau kalau nak ubah hidup kau, ikut macam aku. Kau tengok aku, kita kena ada strategi, kita kena ada ni, baru boleh berjaya. Usaha kena lebih sikit, macam tu. Sedangkan dia kebetulan rezeki Allah bagi kat dia, tu je. Orang lain tu tak berusaha, pukul 4 pagi dah bangun bawa lori hantar barang macam-macam tempek. Lepas tu pukul 8 pagi masuk pula pejabat, tukar pakai pula jadi pengawal keselamatan. Sampai pukul 6 pergilah kat restoran mamak, pakai apron, ambil upah basuh pinggan, pukul 9 malam baru balik. Pukul 4 pagi bawa lori balik. Hari-hari macam tu. Tak kau kuat ke dia? Kau kuat, tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Sebab kita tengok sekarang kan, bulan puasa, bukan semua orang muka elok dalam bulan Ramadan ni. Muka, ya Allah, sedih muka. Sebab apa? Tak lama lagi nak raya. Memang kesepatutnya gembira nak raya? Tak. Yang ramai gembira bila raya. Nak raya belum tahu lagi. Menuju kepada raya belum tahu lagi. Sebab apa? 2 minggu sebelum nak puasa itu buka sekolah. Berapa ramai orang yang mengeluh hari ni. Yuran sekolah anak kata yuran tak ada. Yuran sekolah percuma. Tapi bayar 2,500. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asah puasa kan. Bayar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara yang berusaha, Puan Nurhiyati Jamaluddin, Pusat Pemulihan dalam Komuniti Meru, PPDK Meru. Bahagia Datuk Hazimah Zainuddin. Mana Dr. Absah nama? Tertinggal lah Dr. Absah. Datuk Absah, Datuk Mastura kan. Tak ada nama-namanya, tak ada. Tertinggal. Dia ambil mana yang ada je. Kemudian Datuk Hazimah Zainuddin, Timbalan Pengurusi 1 Women Leadership Foundation. Bahagia Datuk Zunaidah Idris, Timbalan Pengurusi 2 Women Leadership Foundation. Itu juga Puan Khairiah Mat Adnan, Lembaga Pemegang Anak Women Leadership Foundation. Yang berusaha Puan Emilia Liana Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif Women Leadership Foundation. Tak ada betul nama lelaki. Mentor Menti Women Leadership Foundation. Guru-guru pengiring Pusat Pemulihan dalam Komuniti Meru, PPDK Meru. Tahniah atas persembahan tadi. Anak-anak Pusat Pemulihan dalam Komuniti Meru, PPDK Meru. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Dah dua-dua orang bagi pantun, takkan kita tak boleh kan. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Jadi bila meniup abu di dapur, hati-hati terkena mata kan. Bila hidup tahu bersyukur, pelbagai rezeki hatinya rela. Minyak geliga ubek mujarab, pijat-pijat terasa nikmat. Doa syukur harus diucap agar peristiwa berjalan hikmat. Pagi-pagi makan ketupat, campur sayur, dipudek-pudek. Dipudek-pudek ni maksud dipadat-padatkan lah. Yang dipudek-pudek, walau sikit joki yang dapat, tetap bersyukur biar berlipat. Jadi tajuk hari ni kesyukuran dalam cabaran. Memang hidup kita ni banyak cabaran kan? Ada je cabaran. Jadi macam hari ni mencabar sikit lah. Setiap hari mencabar bagi saya sebab ceramah banyak pagi subuh duha, pergi duha ceramah pula pagi tadi Jambatan Immigration tadi dekat dekat ECRL tadi, lepas tu sini pula kan. Tu yang saya cakap tadi, jarang-jarang dapat buka puasa, maju buka puasa sebab biasa saya buka puasa dalam kereta je sebab nak kerja pula tarawih kan, kena jadi imam tarawih pula.
Jadi biasanya tengah hari itu dah terbayang dah sirap selasih kan. Sirap selasih ni bulan puasa yang senang jumpa. Tak tahu kenapa bulan lain orang jarang, sebab bulan nak pula panas kan. Semalam 2 hari lepas saya ceramah di belah-belah KL, lepas tu pergi Sungai Buloh. Di Sungai Buloh singgah solat di masjid sebelah hospital Sungai Buloh tu. Masa tu suhu 38 darjah. Tadi pun siang pun kita tengok tadi 36, 38 tu ya tadi. Kan? Jadi nak pula saya berbalik pada Turki. Jadi rasa beza lah sikit. Tengah musim sejuk sana 7 darjah, 9 darjah kan. Jadi rasa lain lah sikit kan. Lupa lah kita orang ni 9 panik kan. Jadi bila cerita tentang kesyukuran, memanglah syukur ni satu aspek. Tadi bila saya dengar Datuk Absah cerita tadi, saya yakin yang Samsul debat bila menyampaikan sama dia akan menyentuh sudah parah lah aku kena ikut lah poin apa dia cakap negarang kan. Tapi betul lah tu, poin tu betul lah tu. Maknanya bila tentang bersyukur, sebenarnya hidup kita ni dalam bulan Ramadan ni kita bersama dengan anak-anak yang istimewa ni kan. Anak-anak istimewa tu sebabnya saya ada sekali tu saya berceramah di Seremban, ada satu sekolah ni, kementerian yang anjurkan program tu. Dia bagi tajuk untuk anak-anak istimewa kan, anak-anak berkeperluan khas kan. Bila dia letak tajuk tu OKU, kekurangan bukan alasan. Dia cakap macam tu tajuk dia. Jadi saya berceramah first time. Saya ni pendebat, pemidato, jadi saya akan betul. Saya kata tajuk pun salah ni, saya kata. Bukannya kekurangan itu bukan alasan, tapi sepatutnya OKU, kekurangan itu bukan kekurangan pun. Kita pun tak pernah sebut orang kurang upaya dah. Kita sebut orang kelainan upaya. Malah ada seorang sahabat saya yang sama berdebat dengan saya dulu. Sama saya debat bahasa Melayu, seorang sahabat saya dia berdebat bahasa Inggeris. Tangan dia kiri kanan tak ada. Kiri kanan tak ada sampai bahu je. Dia sebilik dengan saya masa tu. Dia minta saya tolong, dia kata bro, dia debate bahasa Inggeris ada ranking world. Boleh tengok dekat dalam IG dia, Zafri nama dia. Dia kaya raya sekarang ni. Dia yang tak ada tangan ni, sukan berenang dengan berkuda. Saya yang cukup tangan dia pun sampai sekarang tak pandai berenang. Berenang pandai kan. Dia masa tu dia minta saya tarikkan seluar dia sikit. Dia cukup bro, marah dia. Dia pakai mulut dia tarik seluar jeans dia zipkan, dia buttonkan pakai mulut dia. Dia pakai baju semua pakai tangan dia. Pakai kaki dia. Waktu makan dia duduk depan saya, dia buka botol air itulah, air yang warna merah, air gas tu, yang C tu. Kan, saya tak sebut je nama dia sebab dia tak taja ceramah kita petang ni. Jadi dia buka pakai kaki dia depan saya. Dia makan. Dia tak ada apa-apa, pakai kaki makan gitu. Saya kata ya Allah, hebat betul dia. Kita pun belum tentu boleh jadi macam tu. Jadi saya kata saya tak tahu siapa sebenarnya yang sempurna. Seolah-olah dia lebih sempurna daripada kita. Menggunakan kaki kan, melukis tu lebih hebat daripada kita. Itu sebabnya kalau hari ni lah kita ceritakan tentang kekurangan ni subjektif lah. Dan bila sebut cabaran pun subjektif. Mungkin susah bagi Dr. Absah, mungkin tak sama susah bagi saya. Mungkin macam tu. Kan pada Datuk Mastura mungkin lain pula susah dia. Kan. Bila kehilangan suami dulu kan, susah dia lain. Membesarkan anak-anak. Saya teringat bila dia kehilangan suami tu, saya teringat macam mana mak saya kehilangan suami. Macam mana? Kan orang yang lepas tu mulalah orang try boleh cakap lagi. Bila dah tak ada tu kan, orang tanya macam-macam. Iya. Masa apa? Makna cabaran tu berbeza. Tetapi hidup memang macam tu. Nama pun kehidupan, tentu ada ujian dan dugaan. Sebab kata orang, cantik dipandang bulan mengambang tu orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Tapi dalam hidup kita ni, nak selamat, nak bahagia dunia akhirat, nak tak nak, 5 perkara tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, kena ada sabar. Sabar banyak. Sabar je. Kerana susah nak sabar. Walaupun nama dia Sabariah binti Sabar. Susah nak sabar, tapi kena sabar. Kena sabar. Ujian dan dugaan datang silih berganti. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala saja datangkan ujian kat kita ni supaya dengan cara tu kita minta pada Allah. Kita minta pada Tuhan. Itu cara dia. Bila Allah Ta'ala bagi ujian, sabar ni ada 3 peringkat. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Dalam perjalanan nak kerja api majlis buku puasa 5.30 kena sampai. Tak semayang asar lagi ni dia kata. Tapi nak singgah tak? Singgahlah sekejap, sabar dia. Kan lambat? Tak apalah, lambat sikit tak apalah. Yang penting kita solat. Apa daripada orang tak sabar, pergilah dulu sampai sana kan pandailah cari topik semayang. Contoh macam tu. Sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang juga kan. Orang dah biasa kan cerita pasal orang.
Kan, kau tahu tak, dengar-dengar kan, kawannya kau nak tangkap ah. Ya aku, mana kau tahu? Seronok cerita tu. Memang seronok kan. Iya. Tetapi dah orang tu share cerita, kita ni nak jadi baik. Bukan senang nak meninggalkan Allah. Kita pun cakap, tak baik tau kita cerita pasal orang. Dia pun sound gitu. Macam lah kau baik mana? Dah kena sound. Yelah, apa cerita? Dia pun join sekali. Macam mana? Kan? Bukan senang untuk meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan. Itu darjat paling tinggi sekali. Tuhan bila uji kita, apa yang paling susah sekali? Sakit. Itu paling susah sekali. Bila kita sakit, kan? Ataupun dapat anak kita yang tadi, special tadi, bukan senang. Kan? Bila Allah Ta'ala bagi kita nampak, okey je cikgu tu ngajar. Elok dia menyanyi, elok dia bernasyid, elok dia buat persembahan. Tapi nak dapat dia sampai ke tahap tu kan. Nak sampai ke tahap tu maknanya pengorbanan yang dilakukan oleh tadilah petugas-petugas, guru-guru tadi yang dekat PPDK tadi kan. Macam-macam boleh. Bukan tiba saya pernah ceramah dekat Perak, saya pergi kat sekolah ada murid berkeperluan khas ni dekat Bagan Datuk, saya ceramah dekat sekolah tu. Simpang 5 ke Simpang 6 tak nama kat sekolah tu. Saya pergilah, dia bawa melawat dekat sekolah, dekat kelas-kelas istimewa ni kan, kanak-kanak ni. Bila lalu ada yang mengelumpur-gelumpur dekat lantai, ada yang meloncek atas tu, ada yang mau tantrum, hontak-hontak pintu. Cikgu tu masuk, sabar cikgu tu. Kacik, halus je cikgu tu tengok. Aku rasa ni tak lama meninggal cikgu ni. Tak tengoklah. Tapi cikgu tu berjaya didik anak-anak ni sebenarnya. Tu saya kata tadi, macam-macam ujian. Dan ujian sakit. Ujian sakit saya kata tadi. Bila sakit ni sebenarnya Allah bagi sebab apa? Sebab Allah nak cuci dosa kita. Itu sebabnya bila kita diberikan sakit kan, Nabi pesan, kalau kamu ditimpa penyakit, usahalah kamu segera meminta sembuh. Nabi kata, jangan cepat minta sembuh. Kenapa? Bila kita sakit, pertama Allah tarik selera makan. Kedua, Allah tarik kesegaran badan. Yang ketiga, Allah tarik dosa-dosa kita. Dan bila kita sembuh pula, Allah kembalikan balik segar badan. Allah kembalikan balik selera makan. Tapi Allah tak kembalikan balik dosa-dosa kita. Itu sebab kalau kita sakit, usahalah segera minta sembuh. Boleh? Tak boleh. Termasuk yang bercakap ni. Tak ada dah. Kalau demam tu copek lah baik kan. Tapi sebenarnya, itulah proses Allah nak cuci dosa kita. Pertama, sabar. Yang kedua, yang kena ada dalam hidup nak berjaya dunia akhirat, kita kena syukur. Itu sebab cerita tentang syukur ni tadi. Tapi kita pergi yang lain, so ini nak cerita syukur. Yang ketiga yang kena ada, percaya pada hikmah. Apa juga ujian Allah bagi kat kita, ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Contoh nampak muka Samsul Debat terpampang, ada atas kepala dia syariah, pelaburan patuh syariah. Ramailah yang masuk, kena tipu orang kampung. Orang kampung-kampung Felda ramai kena tipu. Bayar 300 dapat duit ribu-ribu. Memang betul ada yang dapat. Yang first round tu semua dapat. Masuk 300 dapat 2,000, dapat 3,000, dia dah mula percaya. Dia kata yang melepas ni lagi besar, masuk lagi besar, dapat lagi berapa kali ganda lagi. Dia habiskan duit dia, sampaikan ambil duit simpanan bawah dalam periuk yang bawah 3 kotak tu semua keluar. Bila dah masuk sekali kena tipu. Bila dah kena tipu, itulah dalam Islam ni diajar kita, walaupun kena tipu benda tu benda tak baik, tentu ada hikmah. Hikmah dia yang pertama, lepas ni takkanlah kena tipu lagi. Nabi pesan orang yang cerdik tu takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Sudah-sudahlah kena tipu dulu. Dan yang keduanya, hikmahnya adalah barulah kita tahu bila kita susah siapa kawan-kawan kita. Bila kita susah siapa yang akan datang jumpa kita, barulah kita tahu. Itu hikmahnya. Bak kata orang, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar, insya-Allah. Deep tak? Deep kan? Nah, tu jangan lupa ingat pantun tu. Kemudian yang keempat yang kena ada adalah redha. Redha dengan apa juga ujian Allah Ta'ala bagi. Beza redha dengan pasrah. Pasrah kita terima ujian Allah dengan hati yang sakit. Terpaksa terima. Terimalah, nak buat macam mana? Terima. Tapi kalau redha ni, menerima dengan hati yang ikhlas. Kita tak mengungut, kita pada Allah bagi ni adalah benda baik Allah nak bagi kat aku. Allah bagi anak aku istimewa ni adalah benda baik Allah nak bagi kat aku. Percayalah. Kan? Dan begitu juga yang kelima, ikhlas. Itu pun disebut oleh Dr. Absah tadi. Ikhlaskan hati kita dalam buat satu perkara. Sebab apa? Contoh, kalau kita tengok dalam hidup kita ni, kalau kita buatlah apa juga cerita tentang ibadah Ramadan kan. Tadi saya ceramah petang tadi pun tajuk ikhlas. Kan, kalau buatlah apa benda dalam dunia ni kan, sebenarnya apabila benda tu benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, kita akan dapat pahala ibadah.
Jadi makna kata ikhlaskan hati kita, bukannya sebab nak dapatkan ganjaran dan apa-apa sekalipun lah. Kalau ikutkan Women Leaders Foundation ni, boleh ya buat makan-makan suka-suka, golak-golak, panggil orang-orang yang wanita-wanita yang berpengaruh kan, datang kemudian suka konyang, lepas tu tidur menantang, habis pek duit banyak, sudah. Tapi kenapa nak susah-susah buat? Panggil anak-anak yatim, panggil anak-anak istimewa, kenapa? Kita pun heran kan, bulan puasa tiba-tiba anak yatim dengan anak-anak istimewa ni sama laku dengan penceramah. Hari-hari orang nak booking ni. Tak cukup hari dah belum puasa ni, kau jap panggil, bila you free, bila anak-anak istimewa you free, bila anak-anak yatim ni free. Ponoh jadual anak yatim tu, sama dengan penceramah kan. Sampai kan tiba-tiba lepas raya budak tu tak yatim lagi kan. Paling kuat pun raya lah. Saya ingat saya pergi ceramah dekat ada satu bank kita terkemuka lah dekat dia buat dekat Kuala Lumpur, panggil anak-anak yatim tu tak darjah 2, yang umur dah berapa, bukannya 2, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kecil-kecil budak tu lah. Saya memang tak boleh kalau buka puasa, daripada saya belajar kat universiti dulu, bila buat maju buka puasa nampak anak yatim ni kalah betul lah rasa. Lepas tu dia dapat duit kan, RM1 masa tu, cecenya tunjuk RM1 punya gamar dah kan, dapat RM1 kan. Ya Allah, kita tengok tak mati bayanglah hidup kita kalau macam tu, kita tak ada mak ayah macam mana kan. Macam sekarang ni tak sah kira lah, semua dah lanjut usia ni, tak dah kira yatim lagi dah kan. Tapi budak tu masa duduk dulu, pengarah pengurusi bank tu tengah berucap kan. Saya nampak budak anak yatim tu, saya kata jom kita ambil gambar. Saya minta ambil gambar dengan anak yatim tu, ambil gambar apa-apa. Lepas tu cik dia kata karipap tak ada, dia tanya. Sebab buat kat hotel kat KL tak jumpa kuih karipap, tak apa, muffin lah, apalah. Dah itu je ada, dik, kau makan lah apa yang ada. Lepas tu seorang lagi, bila nak makan ni, cakap. Dia marah orang tu berucap kan, budak dia tahu apa. Lepas tu saya pun bagilah signal dekat pengurusi bank tu. Macam tu kan, dia pun tendang saya. Oh, nampak penceramah dah tak sabar nak ceramah dah, aku pula kono. Saya kata tak, budak ni nak makan. Saya kata memang betul budak ni makan apa semua, happy budak-budak tu. Dia tak kira bergambar kat atas tu, budak-budak ni main hilang batang lomang hiasan tu semua, hilang kat atas tu. Tapi itulah dia, anak-anak ni kan, istimewanya kita ambil, kita ingat pada dia. Itulah salah satu sebab kenapa Ramadan ni salah satunya kenapa kita kena puasa, menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Itu sebabnya ikhlaskan hati kita, tolong. Sebab apa? Kalau kita nak dapatkan, macam saya kata tadi kan, Women Leaders Foundation ni, dia boleh buat program yang lebih santai, lebih mudah, tak nyusah kepala dia. Tapi dia buat ni kenapa? Sebab menginsafi nasib orang kurang baik, dan bukan keuntungan jadi matlamat, tak ada. Yang penting kita dapat bersama kan? Sebenarnya kalau kita buat satu kerja nak mengharapkan nak mengharapkan pengiktirafan daripada manusia, kita akan kecewa. Itu je cerita dia. Tapi kalau kita mengharapkan ganjaran daripada Allah, insya-Allah kita akan berbahagia. Bahagia ni bukan letak kat mata, letak kat hati. Tapi masalahnya manusia hari ni banyak letakkan kat mata. Tu yang jadi manusia tak bersyukur. Kenapa pula? Sebab ada 3 sebab manusia kita masuk syukur dah. Kan nak berbuka kan, dah tak sampai lah cerita. Bila cerita syukur ni kata Imam Al-Ghazali ada 4. Nak kata syukur mesti kena ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan apa? Dengan lidah. Alhamdulillah. Syukur. Dia kena sebut alhamdulillah. Syukur. Kan pada yang bukan Islam tu thank God dia kata kan. Kan grateful. Dia kata alhamdulillah. Sebut dengan mulut. Syukur dah dapat makan buku puasa ni. Sampai juga tarikh ni. Dah sebulan merancang program ni. Samsul debat pun barulah last minute ni. Orang selit-selit boleh tak dia? Adjust boleh. Alhamdulillah. Dan saya pun suka datang. Dan terima kasih lama banyak. Dapat duduk meja semua perempuan dia. Dan dapat channel Women Leaders Foundation, dapat channel kan. Dapat joki lah kan. Walaupun level-level omak-omak saya kan tak apalah, okey lah kan, tak apa, okey je. kan tapi betul. Tapi okey lah tu. Peminat Samsul Debat pun banyak, tak ada yang muda tu, tua ya kan. Mak saya minat betul, budak universiti kan. Mak saya minat betul. Mak dia yang minat. Kan tu cakap tu. Tadi yang pertama dengan lidah, yang kedua dengan hati. Hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat, kata Imam Al-Ghazali. Siapa bagi nikmat? Allah bagi. Yang ketiga, mesti dengan tindak tanduk dan perangai. Tingkah laku kita melambangkan kesyukuran kita. Ada orang tu kata dia syukur tapi semayang tak. Syukur tapi tak pernah zakah. Syukur tapi tak pernah tolong orang.
tingkah laku tu mustahak. Tu sebabnya dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah bagi tahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku lipat gandakan. Kalau kamu kufur, azabku amat pedih. Contoh macam lah. Kalau kau buat, aku bagi. Kalau kau tak buat, aku tak bagi. Bukan macam tu. Itu manusia. Tapi Allah kata, kalau kau buat, syukur tu, lipat ganda lagi. Berganda-ganda Allah bagi. Tapi kalau kufur, Allah bagi azab. Kenapa bagi azab? Sebab ni lah. Tak semayang, tak sedekah, tak buat benda-benda baik, tak fikir pasal orang, fikir dia je. Kan? Itu sebabnya Imam Al-Ghazali juga cakap, kalau orang tu sentiasa membiar diri dia kenyang, dia tak pernah puasa. Kalau orang tu sentiasa membiar diri dia kenyang, dia akan dihinggapi 5 penyakit. Pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Kedua, dia tak pernah pedulikan orang lain, sebab yang penting dia kenyang. Yang ketiga, kata-katanya tak pernah nak menyentuh hati orang, menyakitkan hati orang. Dia ada, kau ada, macam tu. Yang keempat, dia tak pernah nak dengar nasihat orang. Yang penting dia kenyang. Dan yang kelima, dia mudah ditimpa penyakit. Itu dia. Jadi maknanya tingkah laku perangai kita mesti melambangkan bersyukur. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, tanda syukur, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Allah bagi nikmat badan, jangan rosakkan dengan merokok. Ingat orang lelaki. Allah bagi nikmat badan, dah tahu dah kita dah ada tanda-tanda kencing manis, kita dah parah. Jangan kita membaham gula pagi, petang dan malam. Kan? Janganlah kita, jagalah makanan-makanan kita ni, jaga kesihatan kita. Tak apa, muda-muda boleh makan, dia kata, kan. So dah tak boleh makan, kau berhentilah, dia kata. Jangan, nasihat tu tak sesuai, kan. Jadi jaga makan kita. Nak pula nak buka puasa ni, kan. Itu sebabnya nak buka puasa ni berpada-padalah, menyukat-nyukatlah kita bila makan, kan. Saya tengok dekat Maib Serdang tu, maha buffet, lebih 300 menu. Ada satu hotel tu, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Tak tahulah, 33 jenis air dihidangkan. Kau makan semua tu dan minum semua 33 air tu, keluar memang lupa nama bin siapa. Parah betul kan, banyak betul makanan bagi, kan. Tapi beragak-agak lah, kan. Tu sebab saya tanya, kan, dunia ni, tu sebab saya teringat ada satu ayat Quran Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Imran ayat 185, Allah beritahu, yang hidup akan mati, pada hari kiamat jugalah yang akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa dapat mengelakkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga, maka sungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ni adalah kesenangan yang memperdayakan. Tu yang kita tengok, kan. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang tak naklah pergi majlis ni, macam tak best je. Dengan anak-anak yatim, tak best lah, macam anak-anak istimewa ni tak nak pergi. Tapi rupa-rupanya bila kita ada dekat sini, macam-macam kerahmatan Allah bagi. Kita meraihkan dia, menggembirakan mereka ni. Ada benda ganjaran Allah Ta'ala akan bagi dekat kita, insya-Allah. Itu sebabnya kita kena jaga. Benda-benda ni, benda-benda kita nampak macam kecil, kan. Kecil macam tak ada apa-apa, kan. We think it's just a small matter, but besar di sisi Allah maknanya. Itu sebab mana yang kita boleh buat, kita buatlah, kan. Mana boleh buatlah. Kita ingat orangnya macam manalah hidup orang ni. Macam sekarang, kan, kita ni makan banyak macam-macam makan, kan. Kita tengok kesenangan memperdayakan. Sepanjang hari kita boleh tahan makan, betul tak? Kita tak makan apa-apa pagi sampailah nak berbuka kejap lagi. Saya nak tanya, sepanjang hari berapa jam? Negara yang paling lama berpuasa tahun ni adalah di Greenland, 16 jam. Tahun 2021 Greenland dengan apa tu dekat New Zealand, dekat Christchurch tu, dia berpuasa sampai 20 jam. Bukan siang dia sampai 20 jam, tapi dia benarkan puasa 15 jam saja. Mengikut negara Arab pada ketika itu. Kita yang 13 jam dah mengelumpur dah. Kan, bayangkanlah. Kan, jadi kita fikir kita boleh tahan nafsu kita nak makan ni, tapi saya nak tanya, berapa lama masa dia ambil untuk kenyang waktu berbuka? Berapa lama masa? Kadang-kadang 5 minit dia dah kenyang. 10 minit aku setengah jam tu toruk betul tu, kan. Setengah jam tu asah betul tu, memang membalun tu, kan. Tapi betul, memang bujur lalu melintang patah betul tu kalau setengah jam tu, kan. Tapi memang betul 5 minit je kita dah kenyang. Macam itulah tipu daya dunia ni, kan. Kita ingat macam boleh ni ambil tu, ambil ni, tengok banyak pula stolnya. Nampak tu, martabak seorang sekoping, roti john seorang sebatang. Macam mana makan? Segala makanan nama Cina beli dekat bazar, bukan bazar Ramadan sekarang ni, budak KL panggil bazaram. Menyampah betul. Kan, beli bazar Ramadan, kan. Beli macam-macam, segala makanan nama Cina beli dia. Kan, char kway teow, yang tofu fah, lai cikang, semua beli. Nampak tak? Tapi sudahnya makan sikit ya. Tu cakap tadi. Ingat orang yang lebih
yang kurang nasib baik daripada kita. Tu sebabnya kalau tengok dalam bab syukur ni kan, syukur ni kenapa manusia tak bersyukur? Kenapa manusia tak bersyukur? Manusia tak bersyukur ada 3 sebab. Sebab yang pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Itu yang pertama. Untunglah dia dapat duduk meja VIP tu. Contohlah, kita duduk belakang kan, VIP sedap, beridang. Contohlah kan, contoh. Dia tak tahu yang meja ni banyak protokol ni. Berat Datuk macam mana macam berat macam mana. Kita ni takut, kita dah biasa makan main belasah ya kan, mi kat telinga, mi nasi senyap kan, macam mana kontrol. Saya ingat dulu pernah saya dipanggil dulu masa makan kat kediaman Perdana Menteri dulu lah, pernah lah dulu. Tak dapat saya makan tu. Copek saya kata saya ada program lain nak balik, berhenti ke RNR tu makan. Tak dapat dah. Risau. Kita orang kampung makan teruk macam mana. Kan? Jadi satu malam ni dongang-dongang lah mak saya buat rendang kepayuk. Tu saya kena balik makan kat tu. Lepas tarawih kan, saya kena bawa tarawih, lepas tarawih kena makan. Kan? Sorry. Kalau pada yang tak faham, rendang kepayuk ni rendang betik. Okey. Orang TK tu faham lah. Orang N9 faham lah kan. N9 ni dia pengaruh British dulu. Papaya and kepaya. So quite near lah. Macam tu lah. Kan? Macam tu lah. Jadi, mana kata yang pertama, kenapa tak bersyukur? Sibuk tengok apa yang ada, lupa apa yang kita ada. Sibuk tengok bini orang tu lawa, bini orang tu lawa. Dia tengok kawan tu bersanding, meleleh. Helio lah. Lawa batu bini. Dah lama kawan tu, menunggu kawan tu, tak dapat sudah Amira Filzah jadi menantu orang lain. Macam tu lah contoh. Macam tu lah kan. Macam tu. Kan? Iya. Ni contoh. Tapi sebenarnya tu saya cakap, itu saya jumpa dengan Puris dengan Nilofa kan, masa kita orang berforum di UMS. Saya cakap, kau chatty ke aku usik-usik nama bini kau apa semua dengan kau tu. Dia kata tak apa, pakai Ustaz. Okey, saya selalu tengok apa. Yalah, lawa macam mana pun kan. Lawa macam mana bini orang, lawa macam mana Nilofa, Fazura, Amira Filzah. Handsome macam mana pun Aaron Aziz, Fatah Amin. Tapi akhirnya tutup lampu sama. Saya rasa Datuk Mansura pun ada tengok, tak ada tutup lampu menyalur muka Amira Filzah tu, tak ada tak mana golap-golap sama gabur-gabur terasa sudah selesai macam tu. Tu saya kata tadi, belajar bersyukur. Ni tengok orang tu, tengok orang tu kereta besar, tengok orang tu rumah besar. Tadi saya tanya, nak tak rumah besar? Nak. Seronok tak? Seronok. Saya cakap, kita nak, kita tak tahu dia ada komitmen sekali. Macam dulu lah, Datuk Mastura berapa lama dia fikir sebelum nak menggantikan arwah suami dia bertanding. Sudah dah jadi wakil rakyat, bertahu, kau tahu tak ingin dia jadi wakil rakyat. Betul? Ponek siang pagi potong malam. Ada sekali tu dia datang tolong program My House saya dekat TV Hijrah. Dia datang, tak sampai jumpa saya. Sebab dia nak kerja di tempat lain kan. Masa yang dekat Kuala Kangsar tu. Kampung apa nama tu? Kampung apa kita pergi tu? Kampung Cangkat Talang. Bukan Kampung Talang. Kampung Talang. Masa tu bantu ada orang ni, orang susah, kesian kan, bantu ubah rumah dia. Betul. Saya tanyalah, ada seorang tu cakap nak rumah besar, sekarang duduk rumah mana? Rumah apartmen. Saya tanya rumah apartmen, saya tanya sekarang ni bayar sewa berapa sebulan? Tak bayar bil elektrik bulan lepas berapa? Dia kata 100. Kalau 200, memang mengamuk lah, dia kata macam tu. Habis kau ingat yang rumah besar tu berapa bil elektrik kan? Saya tanya seorang rumah banglo tu, 500 lebih, 600 lebih. Itu biasa pada dia orang, saya kata. Jadi macam mana? Kita ni kalau itulah, saya teringat ini mungkin bunyi macam tak sopan sikit lah. Saya ingat arwah nenek saya yang belah-belah mak saya. Saya belah tu sebabnya kalau siapa yang PPDK Meru kan. Yang Meru ni saudara mara belah mak saya ramai di Meru tu. Saudara sebelah mak saya ramai Jawa. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang tu sebab muka saya macam Pan Asia. Jawa campur Minang jadi janang bantai lah kan. Ada bunyi jadilah kan. Arwah nenek saya yang Jawa ni, arwah nenek saya di kampung Sungai Buloh, Jelebu. Dia daripada Jawa Paroi kahwin dengan Jawa Indonesia, Jawa. Memang arwah atuk saya merantau lah makin. Orang panggil Wak Rais Sate. Dia cucuk sate tu. Saudara yang adik-beradik pun ramai lagi berniaga sate kat Meru tu. Ramai lagi. Jadi bila arwah Wan saya pernah cakap, ada seorang sepupu satu dia goma belanja boli kereta ni, boli ni duit banyak habis, tapi gaji tak berapa cukup. Jadi ni ayat yang dipakai arwah nenek saya kata, kancil kalau nak buang air, bahasa dia kasar lagi lah tapi saya cantikkan sikit bahasa dia. Kancil kalau nak buang air besar macam gajah mati. Macam tu lah, tengoklah badan kita, ukurlah ikut kesesuaian kita. So belajarlah bersyukur.
kan setakat yang ada je kan. Dah lah, kita nak buat macam mana. Kawan tu cakap, orang semua bercuti, cuti tengok tu orang tu Datuk Absah tu cuti pergi mana, pergi mana yang paling jauh Datuk pergi itu mana tu, pergi London kan, pergi UK ke, pergi Europe kan, contohlah pergi Balkan kan, contoh pergi Turki. Abang ni orang semua pergi UK, abang syek-syek Yuban kata. Yuban mana? Ulu Bandul kan? Ulu Bandul Yuban panggil ni memang kan. Bercuti kat Ulu Bandul. Tapi apa cakap suami dia? Bersyukurlah. Kurang-kurang walaupun abang tak dapat bawa kau pergi ke Singapura, tak buat pergi ke luar negara, pergi Europe, paling tidak kita bersama. Kita tengok Samsul Rebat ni ceramah kat atas ni, kami hendak cerita laki bini bini pun yang jarang jumpa, balik rumah pun tak cenggu besok keluar balik tak cenggu, jadilah tak keluar balik. Iya, ni cakap betul kan. Hari nak buat macam mana tu, saya kat rumah saya ceramah tu sabar yang kata abang ceramah 2-3 tahun ni besok dah muak sebab abang duduk rumah, jangan kau muntah nak muka abang sudah, saya kata macam tu kan. Tu je belajar bersyukur, tengok apa yang ada sampai bila tak selesai kan. Begitu juga yang kedua, kenapa manusia tak bersyukur? Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Tengok orang lagi susah pada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang Tuhan dengan tahap, dengan kekurangan dia boleh capai macam-macam. Macam saya kata tadi, kawan saya yang Zafri tadi tu, milioner, jutawan, sukan berkuda. Saya gayat sampai tinggi, naik kuda pun gayat. Tak boleh dah. Masa saya ceramah dekat unit berkuda di BKL, tak teraya, saya tak nak. Ya, kita ni tengok orang lain, tengok orang lagi susah pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Rebat. Ni saya nak buat pengumuman cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am kepada semua penggemar susu kambing Al-Am. Kami ada berita baik untuk anda semua. Kami akan mengadakan cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am buat semua pelanggan yang membeli susu kambing Al-Am. Cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am akan berlangsung pada 1 Mac 2024 hingga 1 April 2024. Bagi yang ingin menyertai cabutan bertuah ini, anda bolehlah scan kod QR yang terdapat pada kotak susu kambing Al-Am. Jangan lepaskan peluang ini kerana pelbagai hadiah yang menarik menanti anda. Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Manusia tak bersyukur kerana sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia sendiri. Salah. Sebenarnya apa yang kita ada sebab Allah izinkan, tu je. Kadang ada orang dengan megah cerita dengan orang, kau kalau nak ubah hidup kau ikut macam aku, kau tengok aku, kita kena ada strategi, kita kena ada ni baru boleh berjaya, usaha kena lebih sikit macam tu. Sedangkan dia kebetulan rezeki Allah bagi kat dia, tu je. Orang lain tu tak berusaha, pukul 4 pagi dah bangun bawa lori hantar barang macam-macam tempek. Lepas tu pukul 8 pagi masuk pula pejabat, tukar pakai pula jadi pengawal keselamatan. Sampai pukul 6 pergilah kat restoran mamak pakai apron, ambil upah basuh pinggan, pukul 11 malam baru balik. Pukul 4 pagi bawa lori balik. Hari-hari macam tu. Tak kau kuat ke? Kau kuat, tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Sebab kita tengok sekarang kan, bulan puasa, bukan semua orang muka elok dalam bulan Ramadan ni. Muka, ya Allah, sedih muka. Sebab apa? Tak lama lagi nak raya. Memang kesepatutnya gembira nak raya. Tak, yang ramai gembira bila raya. Nak raya belum tahu lagi. Menuju kepada raya belum tahu lagi. Sebab apa? 2 minggu sebelum nak puasa itu buka sekolah. Berapa ramai orang yang mengeluh hari ni. Yuran sekolah anak kata yuran tak ada. Yuran sekolah percuma. Tapi bayar 250 PIBG. Tu bukan yuran, tu PIBG tu. Tu bukan tu bayaran lain. Betul tak? Ada yang bayar. Kalau anak tu bayar, kebetulan pula orang yang susah-susah ni, menurut statistik, anak mesti ramai. Tak tahu kenapa. Tak tahu. Arwah abah sekarang nak baik channel, tak ada kerja lain, baik channel abah kan. Tak. Sebenarnya memang betul. Allah rezekikan dia anak ramai. Anak, bayangkan anak 7-8 orang. Sekali sekolah 3-4 orang. Seorang 250. Tak 1,000. Dia beli baju sekolah hari tu, berapa ramai yang pergi ke pasar raya, ambil baju, tengok jenis, tengok saiz, acu kat anak, okey tak? Okey. Tak apa, saya nak tengok tempat lain dulu, nanti saya datang beli. Tak, balik rumah beli online, jenis yang sama. Sebab ketidakmampuan. Hari ni berapa ramai orang tu, yang dipanggil tu dalam bahasa Jawa tu kemiskinan relatif.
Lain macam Jawa kan. Dia bukannya miskin apa? Bukan miskin ni tak ada duit, tak. Duit yang ada tidak mampu menampung kos sehari hidup pada ketika itu. Itu kemiskinan relatif nama. Tu sebab kalau kita tengok kan, Allah sian dia beli baju pun yang lambat-lambat je. Pergi kedai bandar ada tak baju yang macam colour putih-putih sikit beli kat situ. Sebenarnya itulah yang berlaku kan. Itu yang berlaku hari ni. Kesian ramai orang yang menghadapi keadaan begitu. Pagi raya kan, pagi raya macam manalah keadaan di sana. Bayangkan pagi raya jamuan istimewa dia sikit orang. Macam mana? Kita pagi raya nasi impit, lemang, wandang kan. Sebab tak mampu. Itu je yang dia ada. Beli tu beli telur, beli garam. Masalah. Kan? Iya. Kalau tengok contohnya, kalau kita ingatlah masyarakat macam sekarang kita makan kan, kita yakin walaupun kita nampak sekarang nampak macam dia punya tapak dom je, kita tak tahu apa bodoh bagi ni. Tapi kita yakin makanan tu ada. Kan? Dengan tahap makan buku poso kat sini, kau mana takkan bagi putu mayam tu kan. Tentu dia bagi handa-handa tu, nampak tu ada signboard tu, ais kacang tu, nampak tu. Nescafe tarik, teh tarik, ada semua. Kemudian ada pula tu, rasa nampak macam-macam lah, macam-macam binatang ada masak. Tapi kita tengok di Palestin. Macam contohlah di Palestin macam mana. Di Palestin hari ni statistik di Hospital Kamal Adwan tu mencatatkan purata setiap hari 15 orang kanak-kanak yang akan mati setiap hari sebab tak cukup makan. Doktor tak tahu nak bagi apa. Doktor bagi drip, masukkan gula dengan larutan garam saja. Setiap hari. Air, keperluan air untuk penduduk-penduduk Palestin, menurut kajian WHO buat, penduduk Palestin air yang mampu nak cover ni seluruh penduduk Palestin kira-kira purata setiap orang cuma ada 1.5 liter air saja untuk minum, mandi, makan dan membersihkan diri. Itu saja. Bayangkan tu keadaannya. Tu sebabnya insya-Allah kalau tak lama lagi nampak Samsul Ubat lancarkan kempen bersama dengan satu yayasan ni, kita akan lancarkan, kita akan korban untuk hari korban kan, kita afdalnya bagi daging korban ni daging mentah kan. Saya akan buat lancarkan, kita akan lancarkan daging korban ni beli dekat Malaysia, kita akan hantar ke Hadramaut ke mana ke restoran si Arab tu, masak ikut selera orang Palestin, kita retort dan kita hantar ke sana. Dia nak masak macam mana? Dia nak masak macam mana dengan tahap keadaan macam tu? Bukan kata dapur, rumah pun tak ada. Kan? Macam mana nak buat? Itu sebab kita bagi. Dulu kita korban kan dekat Afrika, ke luar negara, ke apa semua dekat Malaysia. Malaysia satu bahagian 850 hari ni. 800 setengah lah. Satu ekor dalam 7-8 ribu ikut saiz. Tapi di Palestin dulu boleh lah kita sumbang kan. Satu ekor lembu dalam 13 ribu ke 15 ribu seekor. Memang mahal sebab lembu tu ngelak peluru. Kan? Kalau lembu-lembu yang dah mati macam mana nak semua bangkai dah jadinya kan. Jadi macam itulah keadaan dia. Tu sebab bila kita ingat ada orang yang lagi susah daripada kita, sudah tentulah kita akan fikir betapa besarnya nikmat Allah bagi dekat aku ni. Besar Allah Ta'ala bagi. Dan kalau kita tengok syukur ni adalah merupakan satu perasaan yang tidak dapat digambarkan tentang kesukaan pada ketika itu tentang satu perkara. Syukur ni pernah disebut kalau kekayaan dalam dunia ni, Nabi bagi tahu dalam beberapa hadis, Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah ameh, tentu dia akan minta lembah yang ketiga. Minta 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga kalau tak faham. Kan minta, tak cukup 2 lembah ni, minta lagi. Sedangkan berapa banyak dah emas, bayangkan double value ni. Lembah emas, tak cukup banyak lagi. Banyak dah untuk orang yang belum dapat. Tapi Nabi Prophet Muhammad beritahu apa? Kalau dapatlah kita 2 lembah emas, kita nak lembah ketiga. Tak pernah cukup. Tengoklah orang kaya. Kojo taruh lagi. Duit berjuta-juta dalam bank dah. Macam tu lagi taruh kojo. Sebab apa? Kita kena kembangkan lagi bisnes ni. Sampai ke Indon, sampai ke Filipin, dia nak kembangkan bisnes. Contoh kan? Tak cukup lagi ke? Tak. Memang tak cukup. Tapi dia nak luaskan empayar tu untuk kemudahan, untuk akan datang. Mudah-mudahan. Macam itulah. Jadi, kita tengok keadaan tu Nabi. Tapi Nabi beritahu. Nabi kata, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya, lah boleh kaya apanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi dengan itu kita kaitkan dengan syukur. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan tak. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Tapi ada orang tu walaupun dia miskin,
Dia redha. Di kalangan kita ni, kebanyakan kita lah masa kecil dulu bukan orang senang. Semua orang susah, kebanyakan. Tapi boleh survive. Lauk cuk paku jadi. Yang Jawa tu sayur bening, sayur air. Hari ni jadi lauk menu hotel kan ni, sayur bening tu. Jadi mahal lah dulu. Dulu kadang-kadang sampai kita balik rumah cakap dengan mak, mak nak bening mak, mak tolong buat bening mak. Bukan sedap mana apa dulu, sebab itu je yang ada. Pucuk paku mana ada siapa yang menanam, semua tepi jalan ada siapa punya ambil. Kan dulu, tapi maknanya nak menggambarkan kepada kita kesyukuran itulah yang menjadikan kita manusia yang lebih baik sebenarnya. Kan, dan kalau kita tengok kan, memang kalau kita tengok memikirkan nasib orang yang lebih susah daripada kita, itulah jalan paling baik merasa syukur. Tu saya pernah bagi analogi kan, naik kapal terbang daripada KLIA pergi ke Kelantan 1 jam dah sampai. Tapi ada yang belagak dalam kapal terbang, kecil kapal terbang ni. Saya kata kalau kau nak besar kapal terbang ni, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang-seorang. Saya kata. Kan? Tapi mana datang? Tapi sebenarnya kalau kita belajar lah, naik kapal terbang, syukurlah 1 jam dah sampai. Kau tinjau kat bawah tak, orang naik bus ekspres. Naik bus ekspres, berapa jam nak sampai Kelantan? 8-9 jam sampai. Berhenti nak pula rombongan pergi Kelantan, lagilah lambat, berbalai-balai jamu sampai. Jap kencing, berhenti kencing. Kan kalau rombongan orang tua pergi itulah kau berhenti kencing. Lepas tu naik jalan, seorang tertinggal lah kat jambat tu lah, pusing balik. Tunggu pula, macam-macam rombongan kan, tak apalah. Tapi 7-8 jam sampai. Tapi naik bas ni pula macam mana? Kita cuba fikir, tinjau dekat tingkap bas tu, tengok orang tu naik kereta, kesian tak boleh tidur. Aku naik bas boleh tidur. Syukurlah aku naik bas boleh tidur. Orang tu naik kereta tak boleh tidur. Tak percaya tanya orang lelaki, jangan tanya orang perempuan. Kan, tanya Datuk Mastura kalau ada driver, lagilah tak boleh pakai, tanya driver lah. Betul kan, belah kanan termasuk yang bercakap ni, saya naik kereta pun tidur je driver saya bawa kan, saya sadap tidur, tengah aku akan tanya kat mana dah. Kadang tanya tajuk apa ni, baru tanya pula kan. Ya, syukurlah naik kereta, sebab paling tidak bila naik kereta tu dapat berteduh daripada hujan dan panas. Tinjau pula luar tingkap kereta, nampak orang tu naik motor kuyup, la ilaha illallah. Saya tengok orang tu naik motor daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Perak. Ya Allahu Akbar. Berhenti ke hentian Sungai Perak tu, baring dekat wakaf tu. Bayangkan baring dekat arun-arun. Bukan yang sakit pinggang dah tak ada. Bayang kesian betul. Saya dulu kan tak macam mana Datuk saya masa tu tak macam mana mak saya kata masa tu, mak kata jom kita bergaya kat Bagan Serai, rumah Pak Ngah saya kat Bagan Serai Perak. Jom kita pergi. Mengada-ngada nak bergaya, masa tu gateri tak ada lagi. Mampu dah jam. Nak berhenti kat RNR tu pun tak boleh. Penuh kereta. Tak pernah bergaya kat tempat orang. Tu sebab saya khabarkan orang dari 9 ni tak biasa jam. Meninggal dalam kereta tu. Gila betul, posah lama. Orang lain tu heran. Orang Kelantan tu siap boleh tunggu lah. Kita memang pilih hari last, time jam tu, baru ada suasana. Lah hakai pula. Heran betul. Kat Seremban tu setengah jam tu pun dah teruk dah. Teruk je Seremban setengah jam kat situ. Tu teruk dah tu. Tapi tu bukan jam lah. Kalau ramu sampai 20 jam tu menetap dalam tu. Tu saya kata tadi tu kan. Tapi itulah sampai kat Bagan Serai pukul berapa? 5 minit sebelum subuh sampai Bagan Serai. Lepas tu pergi khutbah kayu, entah apa benar sebut ke imam pun tak tahu. Nangan tu. Lepas tu Pak Ngah saya tak apalah, sian kau orang tak pernah datang sini belanja langsung, dapat tidur kat Bukit Merah. Tidurlah Bukit Merah let tahun 4 selera belanja kan, dapat tidur situ. Masa tu saya baru-baru lagi lah, baru habis belajar universiti, baru kahwin kan. Itulah. Itu sebabnya belajar bersyukur. Orang yang naik kereta, orang tu naik motor pula, sakit pinggang ni. Orang naik motor syukur laju, orang tu naik basikal pula. Tapi orang naik basikal syukurlah, teruk-teruk naik basikal belum pernah pergi blok polis tahan dia. Kan tahan ke tak pernah pergi polis tahan ni. Mana lesen basikal? Tak ada. Dia yang sama polis dia kering tu tak nak tahan, kau ajar kau jalan. Tak ada. Orang naik basikal syukurlah masih boleh naik basikal. Orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring tak boleh jalan. Yang terbaring syukurlah masih hidup. Orang tu dah mati pula. Orang yang dah mati tak ada syukur dah habis dah. Syukurlah dah mati kan, tak ada dah. Lagi orang kan tak ada. Betul tak? Itu semua tu maknanya kita cuba sentiasa letakkan ada orang yang lebih kurang bernasib baik daripada aku. Ada orang yang lagi teruk daripada aku. Dan syukurlah aku dia macam ni. Saya pergi ke Kemboja 3 jam pergi apa ni?
Ha? 6.50 ada masuk gila. Saya ingat masa saya pergi ke Kemboja 3 tahun berturut-turut, pergi masa tu ke Baru Korban kan. Pergi ke Baru Korban, tengok nasib orang sana, ya Allahu Akbar. Bila kita pergi baru kita tahu, kita yang bagus ke Baru Korban ni, kita boleh beraya kat negara kita dulu, sehari, hari pertama, hari kedua, tapi raya ketiga pun naik flight pergi Kemboja. Sampai dekat Kemboja, dalam contoh ada satu kampung tu, Melayu Campar kan. Dia kalau 100 ekor lembu tu dia dah semolih dalam 90 ekor, 95 ekor. Dia tinggalkan 5-6 ekor untuk syarat je. Masa hari kita datang. So kita pergilah kan. Masa tu dia baru kita tahu yang Campar, Melayu Campar ni ada cam 5, ada cam 7. Cam 5 ni yang macam kita semayang 5 kali sehari. Yang cam 7 ni semayang sekali sehari, jadi 7 kali seminggu. Jadi ada dia bukan miskin duit aja tau, tapi miskin dari segi agama, pengetahuan pun banyak miskin ni. Tu sebabnya pernah sampai imam mufti Kemboja Datuk Kamaruddin kata banyak bantuan daripada orang nak bagi, tapi ada yang dia orang terpaksa tolak. Ada nak bagi berbilion nak bagi daripada Timur Tengah, tapi dengan satu syarat mesti terima Syiah. So dia orang tak nak, dia tetap maintain macam kita Quran Sunnah kan, dia maintain. Jadi masa tu bila saya datang dekat sana, semolih 5-6 ekor lembu, benda lapar timbang, kita pun ambil timbangan. Saya dapat lah naik motor dengan budak Kemboja tu, dia bawa saya, yang lelaki lah bawa, yang perempuan bawa. Ada yang mesin pembajak tu dijadikan macam kenderaan, ada macam tuk-tuk apa panggil, duduk belakang tu tarik ramai-ramai, tapi kita bawa lah, bawa daging seorang sekilo, bawa boreh, lepas tu bawa lah duit. Macam mak saya turun bas, dia dah packing dekat rumah siap-siap, packing jajan-jajan ni, kupuk-kupuk yang cekedis-cekedis tu, dia dah packing kecil-kecil. Bila turun berkerumun bagi tu je, bagi tu kan. Jadi bila pergi sampai dekat rumah tu, Allah kesian, menangis-nangis, meraung-raung dia peluk kita sebab dia dapat daging. Menangis-nangis, bayang dapat daging, bau dia dengan daging tu sama je. Dia punya bau, dia bukan mandi mana pun. So memang tengok rumah dia macam ni. Ada satu rumah tu saya pergi, ini tempat tepi jalan nak bagi daging tu, orang tua tu tunggu tu, lompak paya apa semua dekat dinding tu lah rumah dia pakai tiang kan, kayu api tu disusun buat tiang. Jadi bila dah rapat-rapat jarang-jarang, dengan tahap tu 7-8 anak tu, dinding jarang tu. Kalau dinding rapat tak tahu berapa ramai anak bayangkan kan. Dia punya besar tu macam pondok dusun tu. Apa orang panggil tu, yang pondok kat dusun tu apa orang panggil tu? Bagi punduk kan, punduk, dia bagi punduk. Jadi besar tu je. Bila dia datang, saya tanya dia pakcik tu, saya bagi dia menangis kan. Saya tanya duduk berapa orang, berdua, isteri mana, isteri sakit ada kat hospital Phnom Penh. Habis tak pergi jaga, tak ada duit nak jaga. Habis macam mana? Tak apa, kalau dia hidup dia balik lah, dia kata. Betul, tak ada duit nak pergi jaga, bayangkan. Dan daging yang dia dapat, rumah macam tu, tuan-tuan tu tak ada elektrik. Apa dia buat dengan daging tu? Dia sangkutkan, sidaikan dekat pagar-pagar kat kayu-kayu tu, keringkan. Bila dia nak masak, dia kerat sikit, masuk buat sup, sampai tinggal tulang tu pun berulang kali dia ulang buat sup sampai dah tak elok baru dia buang. Bayangkan dengan orang kita kat Malaysia ni kan, lapar-lapar daging, zap suruh belakang. Tu belum cerita lagi ambil berobot, ambil bahagian orang. Sudahnya sampai ke raya haji tahun depan, busuk tak bermakan daging tu kadang-kadang. Sedangkan dia orang ni betul-betul nakkan ke pulau tu. Saya kata tadi, ingat orang yang lagi susah daripada kita. Macam dulu saya buat korban di Afrika tu kan, saya tak pergilah, tapi kita bagi kat sana, di Chad, Mali, Kongo. Macam kita lah, lepas pada lapah daging korban kita dah timbang-timbang, macam mana kita bagi-bagi kat orang. Ada yang datang ambil, ada yang kita hantar kat rumah dia, betul kan? Tapi dekat sana memang dia kena datang ambil. Apa yang berlaku, kita ni nak bagi daging korban pagi ni pukul 10 pagi ni, pukul 10 pagi. Malam tadi pukul 10 malam dia dah mula beratur. Nak tunjukkan betapa perlunya dia. Air bersih memang tak ada. Air lopak tu kat Afrika tu, air lopak tu ambil masak, ambil air minum. Lumpur-lumpur tu kepal-kepal, dia bakar-bakar bagi anak makan macam biskut, macam cookies. Bayangkan tu keadaan dia tu. Sebab saya kata, sedangkan kita kat Malaysia ni tu berajar tentang syukur. Macam mana tentang kita membazir makanan. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan menurut kajian Southern Waste Management. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Yang mana totalnya sebulan 534,000 sebulan. Daripada 534,000 sebulan tu, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Itulah buruk perangai orang Malaysia ni makan, kecuali yang dalam dewan hari ni. Macam tu nak cover saya siap. Ya. Tu sebab
Iya tu saya katakan, bayangkan membazir sampai macam tu sekali. Bayangkan dengan tahap orang tak ada makanan ni. Orang ada krisis makanan, ada orang tak ada makan. Kan ada orang tengah catu-catu di Palestin tu, WHO kata 95% rumah-rumah di Palestin dia catu makanan dia hanya satu hidangan saja sehari untuk pastikan kanak-kanak cukup makan. 95%. Bayangkan keadaan betapa susahnya dia orang kan dalam menghadapi krisis ni. Itu sebabnya syukurlah dalam cabaran. Sebenarnya nak belajar bersyukur itulah dia tengoklah orang lagi susah daripada kita. Tengok orang lagi susah daripada kita, tengok yang kurang daripada kita, syukurlah. Itu sebabnya saya katakan bersyukurlah dapat buka puasa dengan keluarga, dan bersyukurlah. Mak saya nak buka puasa dengan saya pun booking dengan PA. Saya kata, mak, bila kita nak buka puasa ni mak, booking awal-awal 2 bulan sebelum dah booking. Dapat buka puasa dengan mak pun dapat makan sedap sikit kan. Macam itulah. Jadi macam itulah nak buat macam mana? Belajar bersyukur orang tu lah. So kau okey lah tu dapat buka puasa dengan tu. Tanyalah Datuk Mas Turang tu berapa kali dapat buka puasa dengan family. Hari-hari ada jemputan dia buka puasa kat luar. Kan? Orang semua cakap sadap lah kau makan kat ni. Dia tak tahu suasana tu. Betul tak? Kan? Orang TK. Jarang sampai politisi buka puasa. Benda seorang. Kan? Sama lah kita kan TK. Dia tak sebut batu kikir tu. TK. Macam tu nama ringkasan dia. Jadi macam tu lah. Saya, ialah kata orang tu, kita ni sentiasa memandang ke hadapan. Kan? Bantulah apa yang kita boleh kan? Raikanlah anak-anak ni. Sebab apa yang kita buat kan, walaupun kecil semuanya ada nilaian di sisi Allah. Buatlah kan? So, macam saya kata tadi, bila kita ikhlaskan nanti kita bukannya pengiktirafan manusia yang kita kerja, tapi ganjaran daripada Allah SWT yang tidak ada batasnya. Allah Ta'ala nak bagi kat tu, dia bagi. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Banyak dosa kita buat, banyak benda yang kita tak syukur atas dunia ni. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita lagi, insya-Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah Taala akan bagi berlipat kali ganda. Itu sebabnya Datuk Absah ni dengan persatuan Women Leadership Foundation ni, boleh dia buat program, dia buat kerja amal, boleh buat selalu. Kenapa? Ada lagi Tuhan bagi. Ada lagi Tuhan bagi. Ada lagi penderma. Ada je. Boleh buat lagi. Bayangkan, mana jangan-jangan dia panggil penceramah top 5 Malaysia ni. Kan perasan motor sebab ni tak adalah kan, sebab saya memang ikutkan jadual saya, puas saya ejaz jugalah kan, insya-Allah benda-benda baik kan, mana boleh kita slot in lah. Kalau tanya saya ceramah malam tak salah, siapa yang baru tanya hari ni, insya-Allah ada kekosongan bulan 10 ke atas. Kalau panggil nak jemput untuk tim umrah, sebab saya tak terikat dengan syarikat travel. Sebab bila terikat dengan syarikat travel ni, ada syarikat travel ni tak tanggungjawab, dia guna muka saya untuk trip saya tak pergi pun dia kata saya pergi. Sudah dia tipu orang kampung ni. Last minute dia kata Serbat sibuk, dia tak dapat pergi. Last minute tak dapat pergi. Sebenarnya memang dah tahu tak pergi. Sebab sekali pergi saya pergi dengan syarikat yang berbeza-beza. Macam itulah cerita. Untuk umrah pun kalau orang nak booking hari ni 2025. Sebab saya selangkan 3 bulan untuk pergi umrah, kecuali hujung tahun bulan 10, 11, 12 memang ada. Syarikat bulan 5 ni saya pergi dengan sebuah syarikat Singapura. Pergi. Itulah. Dan saya tak jadi mutawif. Saya jadi peserta supaya dia orang puas hati sikit. Buat umrah sesama, ziarah sesama, makan sama, pagi petang malam makan sama kan, bilik asing macam tu. Macam tu lah kan. Kalau ada yang berajat dan belakang pahal pak kena beritahu kan. Macam tu lah. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sajalah, rasa cukup lah sekadar tu. Dah mulut dah keluar, terasa macam forum perdana pula, cecenia lah. 5 minit. Dia dah beritahu dah 5 minit lagi. Jadi saya faham tu, insya-Allah saya faham. Saya memang faham kena audiens saya. Saya faham kena audiens saya, jangan risau. Dalam alhamdulillah lah, bukan senang kan petang-petang. Saya memang pada dulu nasib saya dapat kalau ceramah motivasi ke apa, daripada sebelum saya jadi Samsul Debat lagi, saya akan dapat slot petang. Dia kata rugi bagi saya pagi. Tunggu slot petang time nak tidur tu baru bagi Samsul Amri ni, dia kata. Itu yang saya dapat slot petang, dekat-dekat nak buka baru bagi saya. Dulu ada sekali tu Datuk Zahid buat majlis buka puasa dekat Masjid Bukit Jelutong. Dia berucap, saya kena ceramah sebelum berbuka puasa. Dia bantai berucap panjang untuk Zahid. Tinggal 5 minit lagi nak berbuka baru bagi kat saya. Saya pun bangunlah. Saya kata alhamdulillah, saya kata syukur sangat hari ini. Saya kata syukurlah alhamdulillah.
Kan, yang paling saya suka sekali hari ni ceramah tak panjang tapi bayar sama. Saya cakap tuan-tuan buat macam tu. Kan macam tu lah tuan-tuan. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Kan bab kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir, kombang galah menjadi intan. Kan? Dan kalau kita tengoklah dalam bab ni, dah buka dengan pantun, kita konon lah tutup dengan pantun ngak kan. Tutup dengan pantun ngak. Burung nuri dipatuk tu kuku, ayam mati jatuh ke jomu. Sambutlah hari dengan bersyukur supaya joki semakin makmur. Jiran baru jatuh tersungkur sebab rumput somak bertabur di cukur. Jika kita boleh bersyukur, nikmat bertambah tak dapat nak ukur. InsyaAllah. Jadi syukurlah banyak-banyak. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, budak-budak membuat galah nak jolok buah berangan. Kalau ada lah silap dan salah, dia kata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut sampai kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik pihak WLF menjemput rasa nak junjung.